Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin bihi nasta'in. Shalli wa sallim ala nabiyyina amin. Sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ibadallah ittaqullah usikum wa iyaya bittaqwallah. Faqad faza al-muttaqun. Qala Allah Ta'ala fi kitabil aziz ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Sadaqallahul 'azim. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang beriman, difardukan ke atas kamu puasa seperti mana difardukan ke atas umat yang terdahulu. Moga-moga kamu menjadi orang yang bertakwa. Tuan-tuan puan dan sekalian, ayat ini kalau kita tengok tazkirah Ramadan ni, ramai ustaz yang akan baca ayat ni. Ayat ini merupakan panggilan Allah Subhanahu wa taala terhadap orang beriman. Allah panggil, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman. Dan panggilan orang beriman ini bukan panggilan untuk ayat puasa saja, dan ayat yang lain juga sebahagiannya Allah memanggil dengan panggilan orang beriman. Maka tuan-tuan puan dan sekalian, apabila kita mendengar panggilan orang beriman, maka bagi orang beriman dia mesti menyahut dalam bentuk tindakan. Bagi orang yang beriman, dia mesti menyahut dalam bentuk tindakan. Sebab tu saya bagi contoh. Kalau saya kata AJK Surau tolong datang ke depan, jadi yang bukan AJK Surau dia takkan datang depan. Yang datang depan ialah AJK Surau, sebab dia rasa dirinya AJK Surau. Begitu juga bila Allah memanggil wahai orang beriman, maka orang berimanlah yang akan menyahut panggilan Allah dalam bentuk tindakan. Sebab itu panggilan orang beriman ini bukan ayat puasa saja. Orang Malaysia ni tuan-tuan, dia baik ke, dia jahat ke, dia puasa ke, dia tak puasa ke, semua mengakui wajibnya puasa. Bagaimana pula bila Allah memanggil ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumul qisas, wahai orang beriman difardukan ke atas kamu qisas. Qisas ni salah satu daripada undang-undang Islam. Tuan-tuan, kenapa kita hanya menerima ayat puasa tapi kita menolak ayat undang-undang Islam ni? Sebab tu Allah bertanya pada kita, afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd. Adakah kamu nak beriman dengan sebahagian al-kitab, yakni Al-Quran, dan kamu kufur dengan sebahagian yang lain? Kita pilih-pilih tuan-tuan, ayat puasa ambil, ayat undang-undang Islam kita tolak. Tak jadi begini. Maka tuan-tuan puan dan sekalian, puasa ni Allah telah syariatkan kepada umat yang terdahulu, dan matlamat puasa ialah la'allakum tattaqun, moga-moga kamu menjadi orang yang bertakwa. Ni matlamat puasa tuan-tuan, ni yang paling penting. Maka sepatutnya bulan Ramadan ni, kalau boleh bagi saya lah, saya tidak mahu menyebut secara langsung isu puasa. Sebab puasa ni tuan-tuan, Nabi SAW kan selalu imam doa dan mafhum kepada hadis Nabi, doa Nabi, ya Allah berkatilah kami bulan Rajab, berkatilah kami bulan Sya'ban, dan sampaikan kami pada bulan Ramadan. Ini bermakna 2 bulan sebelum masuk Ramadan Nabi sudah ada persiapannya. Kita masuk bulan Ramadan barulah kita tercari-cari. Maka tuan-tuan puan dan sekalian, so hari ini saya nak bincang satu tajuk, iaitu amalan penghapus dosa. Mudah-mudahan tajuk ini bukan bermanfaat pada bulan Ramadan saja, bahkan bila telah habis bulan Ramadan pun insya-Allah kita boleh amalkan. Dan apa yang penting ialah tajuk ini saya nak membetulkan beberapa persepsi yang sepatutnya kita perbetulkan. Baik. Dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi kata, ala adullukum ala ma yamhullahu bihil khataya wa yarfa'u bihid darajat. Nabi kata pada para sahabat, nak tak aku tunjukkan
amalan yang kalau kamu buat amalan ini akan dihapuskan dosa dan akan diangkat darjat. Tuan-tuan, Nabi tanya pada sahabat, nak tak aku tunjukkan amalan ini kalau kamu lakukan akan dihapuskan dosa dan akan diangkat darjat. Tuan-tuan, lalu sahabat jawab apa? Qalu bala ya Rasulullah. Sahabat jawab, bahkan wahai Rasulullah. Ini bermakna sahabat mereka excited untuk dapatkan tawaran yang telah ditawarkan oleh Nabi. Sebab tu sahabat tak jawab na'am. Kalau na'am ni maksudnya ya. Sahabat jawab bala, bahkan. Sahabat excited nak dapatkan tawaran Nabi. Tuan-tuan, keyakinan para sahabat dengan keyakinan kita tak sama. Sahabat tuan-tuan, mereka excited dengan tawaran yang diberikan oleh Allah, tawaran diberikan oleh Nabi, walaupun ganjarannya tak nampak oleh mata. Kita tuan-tuan, kita kalau tawaran tu nampak oleh mata, baru kita bersungguh. Kalau tawaran tu tak nampak oleh mata, maka kita tidak bersungguh. Tuan-tuan, contoh dalam satu hadis Nabi kata, "Law ya'lamun nasu ma fi an-nida'i was-saffil awwal, thumma lam yajidu illa an yastahimu 'alayhi lastahamu." Nabi kata, kalaulah manusia tahu kelebihan pada panggilan azan dan saf awal, saf depan, saf pertama, nescaya manusia nak mendapatkannya terpaksa melakukan undi. Maknanya Nabi kata kalaulah manusia tahulah kelebihan, contohnya saf depan ni, manusia terpaksa melakukan undi. Kalau tak mengundi tuan-tuan, pakat duk berebut, gaduh pula. Ini bermakna kalau kita pergi ke masjid tuan-tuan, maghrib kena mengundi dulu siapa layak duduk depan. Satgi nak salat isyak kena mengundi lagi siapa paling layak duduk depan. Tapi adakah kita bobot duduk depan? Tak. Tuan-tuan tengok hari Jumaat. Hari Jumaat. Hari Jumaat tuan-tuan, saya pukul 1, kadang 1:05 minit, ialah kita kerja pejabat baru kesempatan sampai ke masjid. Itu pun kadang-kadang masih ada ruang untuk duduk di saf depan. Kita rasa, kenapa dia orang tak duduk saf depan ni? Sedangkan Nabi telah tawarkan ganjaran yang sangat menarik. Orang kita, dia datang masjid kadang awal. Awal ni kadang lepak kat luar, sembang, hisap rokok, minum cendol. Tuan-tuan, ni bagi masjid-masjid besar yang ada jualan kat luar tu. Okey, itu kita tolak tepilah. Ni yang dah masuk. Yang dah masuk dah tuan-tuan, mereka tidak memilih untuk duduk depan. Sebab orang Melayu kita ni, mereka pilih mana tuan-tuan? Duduk dinding, kipas dan tiang. Tiga tempat ni memang favourite lah orang Melayu. Dinding, kipas dan tiang. Saya bukan cerita kuliah ni. Tuan-tuan yang tersehati pula tak. Kita cerita hari Jumaat ni. Tuan-tuan nak duduk tak apa. Kan? Saya bersangka baik boleh jadi kita jenis lengur pinggang, kita sekian. Ada pelbagai sebab untuk kita memilih untuk duduk tempat kita tu. Cuma saya cerita hari Jumaat. Hari Jumaat ni kenapa tak duduk saf depan? Itu sebagai contoh lah tuan-tuan. Kenapa tak duduk saf depan? Sebab kalau tuan-tuan duduk sekarang ni, sagi masa Zuhur, tuan-tuan boleh berbut, duduk depan, tak ada masalah. Ni Jumaat ni, kalau tuan-tuan tak duduk depan, tak ada ruang nak duduk depan dah. Kalau tuan-tuan tengok, bila iqamah, hayya 'ala salah, hayya 'ala falah, ada satu ruang kosong di depan. Biasanya masyarakat kita buat macam mana tuan-tuan? Dia akan persilakan orang sebelah dengan muka yang penuh manis. Persilakan orang sebelah tuan-tuan. Kenapa dia tak ambil? Sebab tawaran itu tawaran yang tak nampak oleh mata. Kalau dah tawaran itu nampak oleh mata, berbut tuan-tuan. Contoh, ahli jawatankuasa masjid diumumkan untuk hari esok, kita akan untuk minggu depan solat Jumaat kita akan letak seorang 1000 untuk saf depan saja. Tuan-tuan, percayalah, pukul 10 pagi dah penuh dah saf depan. Staf RHP pun ada buat MC tu. Tuan-tuan, 1000 tuan-tuan. Kemudian kalau bila iqamah, hayya 'ala salah, hayya 'ala falah, hayya 'ala salah, hayya 'ala falah, kemudian ada satu kosong di depan. Agak-agak dia nak persila orang sebelah atau tak?
Sorry lah tuan-tuan, RM1,000 tu makan siku lah orang sebelah. Dia dulu pergi tuan. Dia dulu pergi sebab tawaran itu tawaran yang nampak oleh mata. Inilah iman kita. So ini yang perlu kita perbaiki sebab keyakinan kita tidak solid kepada tawaran yang diberikan oleh Allah dan begitu juga oleh Nabi SAW. Tak solid. Maka tuan-tuan puan dan puan sekalian, sebab tu bila Nabi SAW bersabda raka'atan al-fajri khairum minad dunya wa ma fiha, 2 rakaat sebelum subuh adalah lebih baik daripada dunia dan seisinya. Dunia dan seisinya. Tuan-tuan, berapa ramai yang berebut dengan 2 rakaat sebelum subuh ni? Nabi tidak menyebut kereta mewah, Nabi tidak menyebut rumah mewah, tapi Nabi sebut dunia dan seisinya. Kita tak berebut sebab tawaran Nabi ni tawaran tak nampak oleh mata. Kalau tawaran nampak oleh mata lah, kalau kata kerajaan umumkan esok siapa salat 2 rakaat sebelum subuh di Masjid Shah Alam akan diberikan seorang sebiji kereta Mercedes. Tuan-tuan, parking sampai Kelang. Tuan-tuan, sampai Kelang ada orang sanggup jalan kaki nak dapatkan tawaran, kerana tawaran itu nampak oleh mata. Maka tuan-tuan, puan dan puan sekalian, sebab itu kita lah tuan-tuan, kita ni tawaran yang kita sungguh sangat bila nampak. Sebab tu kalau kita tengok yang program Where Your Money Drops, tengok kan? Tengok. Orang sini tak tengok TV. Tuan-tuan tak tengok berita dah lah. Kalau program-program yang okey tuan-tuan tengok kan. Tuan-tuan, Where Your Money Drops kan, dia tawarkan sejuta. So kalau dia confused dengan jawapan, dia boleh separate duit dia. Letak RM500,000, RM300,000, RM200,000. Tuan-tuan cuba tengok reaksi orang ni. Tiba-tiba yang RM500,000 tu jatuh. Salah. Prank jatuh RM500,000. Tuan-tuan tengok reaksi orang tu. Rasa rugi sangat sebab RM500,000 yang ditawarkan tu nampak jatuh. Rasa rugi sangat. Tuan-tuan tengok reaksi. Tapi berapa ramai bila tak dapat saf pertama, reaksinya begitu. Dan berapa ramai? Tuan-tuan pernah tengok orang datang lambat, dia tengok saf depan dah penuh. So dia duduk di muka pintu. Orang tanya kenapa tak dapat saf depan? Ada tuan? Tak ada. Sebab keyakinan kita tuan-tuan, keyakinan apabila ganjaran itu, ganjaran yang nampak oleh mata, baru kita bersungguh. Kalau tak nampak oleh mata, kita tak bersungguh. Okey. Kita tengok selepas ini Nabi memberikan amalan dia, amalan yang 2 ganjaran dapat tuan-tuan. Pertama, dihapuskan dosa, yang kedua diangkat darjat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Apa amalan dia? Nabi kata isbahul wudu' 'alal makari. Sempurnakan wuduk ketika dalam keadaan sukar. Sempurnakan wuduk ketika dalam keadaan sukar. Saya masa dekat Jordan dulu. Jordan ni dia 4 musim. 4 musim ada salji. So kalau musim salji ni kita batal wuduk, nak ambil wuduk semula tuan-tuan, kita akan berperang dengan perasaan. Kalau kita boleh sempurnakan wuduk ketika itu, maka tuan-tuan dapat 2 ganjaran ini. Ada orang dia tanya, Ustaz, salji je ke? Kita kat Malaysia ni tak layak dapat ke? Nabi sebut isbahul wudu' 'alal makari, sempurnakan wuduk dalam keadaan sukar. Tuan-tuan, Nabi tak sebut salji, ini umum. Boleh jadi kita sibuk, kita nak kejar masa, kita ada kerja dan pelbagai kesukaran lagi, kita masih sempurnakan wuduk tuan-tuan, maka kita dapat ganjaran ni. Kita dapat ganjaran ni. Cuma kalau nak dapat ganjaran ni mesti ikut hak perkara ataupun syarat-syarat wuduk yang Nabi telah ajar. Kalau kita tak ikut syarat-syarat perkara yang telah Nabi ajar dalam bab wuduk, maka kita tak dapat. Contoh, Proton buat peraduan. So dah apa ni? Bila dah select dah tuan-tuan, jawapan betul semua, cogan kata memang tip-top. Dia ni layak dapat kereta. Kemudian tengok, umur baru 17 rupanya. Peraduan ni 18 tahun ke atas, maka dia layak dapat ke tak? Tak dapat kerana tak cukup syarat. Sama juga dalam bab wuduk, kalau nak dapat ganjaran yang telah Nabi tawarkan ni, mesti ikut syarat wuduk yang telah Nabi ajarkan.
perkara-perkara yang telah Nabi ajar dalam bab wuduk ni. Kalau kita nak bincang bab wuduk, dia akan jadi panjang. Cuma saya nak sebut satu je tuan-tuan, satu je, supaya sebab ia berkaitan dengan orang Melayu. Orang Melayu. Bab wuduk tuan-tuan, Nabi ajar jangan membazir ketika ambil wuduk. Dalam hadis Nabi yang Nabi sebut, walaupun di sungai tidak boleh membazir. Orang Arab tuan-tuan, dia ambil wuduk, botol mineral kecil tu dah cukup dia ambil secara sempurna. Kalau dibuka pipe slow je, boleh jadi dia faham apa yang Nabi ajar. Yang keduanya, mungkin negaranya tak banyak air, maka dia dibiasakan buka slow. Kita orang Melayu tuan-tuan, kita ambil wuduk, tengok kita buka macam mana. Allahu Rabbi. Kita buka tu tuan-tuan, terkejut-terkejut, bomba boleh tumpang padam kebakaran tu. Tuan-tuan, kita ambil wuduk, kita buka air tu tuan-tuan, air sebesar-besarnya, kita ulur tangan, kita menganggap, kita ulur 2-3 kali, kita menganggap telah pun sah. Kadang-kadang kita tengok di dekat siku dia ada tumpukan yang tak kena wuduk. Dia buka kuat tuan-tuan, dia ulur kaki 2-3 kali, dia menganggap wuduknya telah sah. Kadang-kadang kita tengok ada tumpukan di bawah buku lali ni yang tak kena. Isunya bukan air yang banyak tuan-tuan, tetapi bagaimana kita meratakan air ke anggota wuduk kita. Tuan-tuan puan dan mak sekalian, sebab tu wuduk ni dia kena ikut ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam satu hadis riwayat Imam Muslim, mafhumnya, jika seorang hamba yang muslim atau mukmin berwuduk, ketika ia membasuh wajahnya, keluarlah dari wajahnya semua kesalahan yang dilihat dengan kedua matanya sehingga ketitisan air yang terakhir. Jika membasuh kedua tangannya, keluarlah dari kedua tangannya semua kesalahan yang dilakukan tangannya sehinggalah ketitisan air yang terakhir. Jika membasuh kedua kakinya, keluarlah semua kesalahan yang diperbuat kakinya sehinggalah ketitisan air yang terakhir, hingga apabila ia selesai wuduk dalam keadaan ia bersih dari dosa. Ni Nabi sebut tuan-tuan. Kita ni bila ambil wuduk, bila basuh muka, dosa-dosa kecil mata kita buat tadi ni akan gugur. Perlu diperingatkan, hadis ini yang menggugurkan dosa ialah dosa kecil. Dosa kecil, dosa besar kena bertaubat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila basuh muka, dosa-dosa mata yang kita buat tadi ni akan gugur satu persatu. Penting tuan-tuan. Orang lelaki dia banyak dosa mata. Betul tak? Banyak dosa mata. Orang perempuan tak banyak dosa mata. Dia banyak dosa mulut. Dia mula, kau tahu tak Mila? Dia letak koma. Titik tak tahu lagi bila. Dia baru letak koma. Perempuan dia banyak dosa mulut, lelaki dia banyak dosa mata. Banyak dosa mata. Jadi Allah nak beri peluang, dosa-dosa kecil yang kita buat ni boleh digugurkan melalui dengan kita mengambil wuduk. Sebab tu Nabi sebut tuan-tuan, apabila selesai wuduk maka segala dosa kita telah terhapus. Ada orang kata, dia kata kalau macam tu ustaz, bila ambil wuduk dia akan gugur dosa sehingga ketitisan air yang terakhir. Baik kita ambil air banyak, sebab bila banyak air banyak dosa gugur. Itu ikut kepala otak dia, tuan-tuan. Kan orang kita ni banyak sangat agama ni, dia nak ikut kepala otak dia je. Tuan-tuan, dia tidak menilai apa yang telah Nabi kata. Maka tuan-tuan, Nabi tak bagi membazir, letak full stop. Senang, letak full stop. Kita tidak mengamalkan wuduk seperti mana yang Nabi ajar, kita khawatir tidak dapat tawaran yang telah Nabi tawarkan. Baik, tuan-tuan berpuas dan mak sekalian. Jadi yang keduanya, Nabi kata kathratul khuta ilal masajid, banyakkan langkah ke masjid. Banyakkan langkah ke masjid. Tuan-tuan, dalam hadis yang lain Nabi kata idza tawadda'a ar-rajulu fa ahsana al-wudu' thumma kharaja ila as-salah lam yukhrijuha illa iyyaha lam yakhtu khutwatan illa rafa'ahu Allah biha ad-darajah aw hatta anhu biha khati'ah. Atau kama qala Nabi SAW, hadis riwayat Imam At-Tirmizi. Nabi kata apabila seorang lelaki itu mengambil wuduk, fa ahsana al-wudu', kemudian dia menyempurnakan wuduknya, thumma kharaja ila as-salah, kemudian dia keluar pergi menunaikan salat. Tuan-tuan dengar betul hadis ni. Ini bermakna Nabi ajar tuan-tuan ambil wuduk di rumah, bukan di surau ataupun di masjid. Sebab Nabi sebut apabila dia mengambil wuduk,
menyempurnakan wuduk, thumma kharaja ila salat, kemudian dia keluar, ini pergi ke masjid menunaikan salat. Tuan-tuan ambil wuduk di rumah. Kalau dalam perjalanan batal, itu lain cerita. Ambil wuduk dulu di rumah, kemudian Nabi sebut tuan-tuan, tidak lagi keluar melainkan dia berniat untuk menunaikan salat, ikhlas kerana Allah. Lalu tidaklah dia melangkah, setiap langkah akan dihapuskan satu dosa, dan setiap langkah akan diangkat satu darjat. Tuan-tuan, puan-puan dan mak sekalian, jadi setiap langkah kita ni pergi ke masjid akan dihapuskan satu dosa, dan setiap langkah akan diangkat satu darjat. Tuan-tuan bayangkan kalau 100 langkah kita pergi masjid. 100 langkah tuan-tuan, tak jauh mana pun. Tak jauh mana pun, dekat je. 100 langkah, ini bermakna 100 dosa akan dihapuskan. 100 langkah, ini bermakna 100 darjat akan diangkat di sisi Allah. Bayangkan kalau 500 langkah tuan-tuan. Kalau 5 waktu kita pergi 500 langkah, ini bermakna 500 dosa akan dihapuskan dan 500 darjat akan diangkat di sisi Allah. Tuan-tuan, kita ni kalau bab melangkah pergi masjid ni berkira. Kan? Kalau pergi tempat-tempat had dunia ni, tak kira kan tuan-tuan tengok. Hujung minggu, taman layang-layang Tepung. Kadang orang parking sampai 2 km tuan-tuan. Turun tu bawa family, dukung anak, tak merungut je. Jom heboh, parking 1 km, 2 km jalan tuan-tuan, tak merungut. Tapi tuan-tuan, kalau aktiviti agama ni, tuan-tuan tengok contoh macam ceramah Ustaz Zahid Ros lah kan, parking selalu jauh. Dia parking baru setengah kilometer je tuan-tuan, dia keluar kereta tu dia merungut. Dia kata kalau macam ni cara aku ni last. Kalau ni cara nak kena parking jalan, aku last. Dia lupa bahawa setiap langkah Allah hapus dosa, dan setiap langkah Allah akan angkat darjatnya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Baik tuan-tuan, puan dan mak sekalian, bila melangkah ni, ada orang dia tanya dia tu, Ustaz, saya pergi masjid naik kereta, naik motor, berhak dapat tawaran ni tuan-tuan? Kalau naik kereta, naik motor, kalau hadis ni zahir jalan kaki tuan-tuan. Namun kalau naik kereta, naik motor, mudah-mudahan, sebab Allah ni maha kaya, mudah-mudahan Allah bagi. Naik kereta, nak kena isi minyak, nak isi minyak, kena bayar duit, nak dapatkan duit, kena kerja. Tuan-tuan, mudah-mudahan Allah kira benda tu. Cuma, oleh kerana hadis ini zahirnya jalan kaki, kalau masjid yang ada parking luas tuan-tuan, apa kata kita park jauh sikit. Win-win situation. Park jauh sikit, kita masih ada ruang untuk jalan pergi ke masjid. Ni kita tak, parking ni kalau boleh depan pintu masjid tu. Tuan-tuan. Jadi kita cari jalan supaya kita ada peluang untuk melangkah lebih ke masjid. Baik, tuan-tuan puan dan mak sekalian, kemudian bab penghapusan dosa ni kena ambil berat, sebab kita ni banyak dosa tuan-tuan. Kita banyak dosa. Esok di padang mahsyar akan diukur. Kalau berat belah pahala masuk syurga, kalau berat belah dosa akan masuk neraka. Mudah-mudahan dengan amalan yang kita buat sedemikian rupa yang Nabi ajar tuan-tuan, dan Nabi menyebut bahawa ia boleh menghapuskan dosa, mudah-mudahan kita bertemu dengan Allah dalam keadaan pahala kita lebih berat daripada dosa, kerana dosa-dosa yang telah dihapuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian bukan saja dihapus dosa, diangkat darjat. Angkat darjat ni penting tuan, penting. Jadi kita jangan tengok angkat darjat di sisi manusia ni. Sebab kita mengangkat darjat manusia, kriteria kita tak sama tuan-tuan. Kita nampak manusia tu hebat, boleh jadi kerana harta dia. Oleh kerana dia banyak harta, dia kaya, kita nampak dia hebat. Boleh jadi kita nampak dia hebat tuan-tuan, kerana apa? Kerana pangkat dia. Boleh jadi kita nampak dia hebat dengan gelaran dia. Datuk Seri, Tan Sri, kita nampak, oh hebat ni, ada gelaran begitu. Tuan-tuan, orang yang kita nampak hebat di dunia ini belum tentu hebat di sisi Allah. Orang yang kita lihat hebat di dunia ini boleh jadi ia sangat hina di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nampak dia hebat, boleh jadi dia hina di sisi Allah. Orang yang kita nampak lekeh je di dunia ni tuan-tuan, boleh jadi ia hebat di sisi Allah. Boleh jadi. Tuan-tuan,
Saya nak ambil satu contoh lah tuan-tuan ya. Ni bulan Ramadan. Bulan Ramadan yang lepas, tuan-tuan ingat tak lagi seorang tok siap di surau di Bani, Allah ambil nyawa dia dalam keadaan dia sujud pada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah tak pilih Datuk Seri, Tan Sri, tak gelaran apa pula kan. Allah tak pilih gelaran begitu. Allah ambil nyawa tok siap ni dalam keadaan dia sujud tuan-tuan. Tuan-tuan, sudahlah bulan Ramadan di rumah Allah dalam keadaan salat, kemudian sujud pula pada Allah Subhanahu Wa Taala. Oh, hebat tuan-tuan. Kalau kita dapatlah tuan-tuan meninggal bulan Ramadan, jadi ya. Bulan Ramadan nak apa lagi? Jadi ya. Kemudian bukan saja bulan Ramadan, rumah Allah. Tuan-tuan, kalau Allah ambil nyawa di rumah Allah, tengah tidur pun kira okey. Tuan-tuan. Kemudian bukan saja rumah Allah, dalam keadaan salat. Tuan-tuan, kalau Allah ambil dalam keadaan salat ni, tengah qiyam pun tak apa, rebah, tak apa, janji tengah salat. Tok siap ni, bulan Ramadan, dalam rumah Allah, sedang salat dan ketika dalam keadaan sujud, yang Nabi gambarkan bahawa seorang hamba Allah ini paling dekat dengan Tuhannya apabila dalam keadaan sujud. Tapi kita, kalau tengok tok siap ni, kita nampak biasa, lekeh je tuan-tuan, tok siap. Siapa nak nampak tok siap hebat? Tak ada orang nak salam cium tangan tok siap pun tuan-tuan. Orang nampak lekeh je. Allah tukang susun sejadah je kat surau masjid. Tok siap. Tetapi Allah pilih dalam keadaan istimewa begitu tuan-tuan. Tuan-tuan, puan-puan dan mak sekalian, siapa lagi yang hebat? Bilal, muadzin. Dalam hadis sahih Muslim, Nabi telah gambarkan Bilal ini tuan-tuan. Bilal ataupun muadzin, esok di padang mahsyar mereka akan dipanjangkan leher. Leher mereka akan dipanjangkan. Tuan-tuan, ulama bincang tentang leher dipanjangkan ni kenapa? Kalau bincang dia jadi panjang. Cuma saya nak sebut sebahagiannya menyatakan itu satu bentuk keistimewaan yang telah Allah berikan pada golongan muadzin ataupun Bilal. Istimewa tuan-tuan. Mungkin kita akan kata istimewa. Oh Ustaz, leher panjang macam zirafah. Tuan-tuan jangan samakan gambaran dunia dengan gambaran akhirat. Persepsi kita di dunia dengan persepsi kita di akhirat tak sama tuan-tuan. Boleh jadi Allah dah tukar dah persepsi kita masa tu. Bila kita tengok leher panjang je esok di padang mahsyar, hebat geng-geng ni. Muadzin lah tu, Bilal ketika di dunia dulu. Tuan-tuan, jangan kata dunia dengan akhirat. Di dunia ni pun persepsi kita sama tak? Terhadap satu perkara? Tak sama. Tak sama tuan-tuan. Tuan-tuan tengok yang satu kaum tu, yang telinga dia panjang kan? Tengok kan telinga panjang tu. Tu bukan lahir-lahir telinga panjang, dia membuat. Tuan-tuan tengok anak dara dia telinga panjang, berkenan ke tak? Tak berkenan tuan-tuan nampak tak lawa. Saya tengok dokumentari tuan-tuan, dalam masyarakat dia makin labuh telinga, makin comel. So mana anak teruna dia, bila tengok anak dara dia telinga panjang tu, makin labuh, comelnya. Tuan-tuan, nampak comel tuan-tuan. Kita nampak tak comel. Tuan-tuan, tuan-tuan tahu tak kaum ni? Tahu tak? Saya duk cerita seronok seorang. Dia sembahyang tak sama tuan-tuan. Dia sembahyang tak sama. Ada yang takbir macam ni, ada takbir macam ni, ada takbir bawah lagi. Ustaz ajar sama, dia orang sembahyang tak sama. Sebab ustaz ajar, bila takbir, ibu jari letak kat cuping. Dia mana hak tak labuh tak kali, labuh lagi, bawah lagi tuan-tuan. Dia ikut ibu jari letak kat cuping. Tuan-tuan, bukan nak hina kaum ni, cuma kita nak sebut bahawa persepsi tak sama. Persepsi tak sama. Apatah lagi di akhirat esok. Maka tuan-tuan, pupas dan mak sekalian, inilah bentuk keistimewaan yang Allah jadikan pada golongan muadzin dan Bilal. Istimewanya Bilal, istimewa. Muslimat istimewa, Bilal istimewa. Istimewa Kalau sebab kata istimewa, kalau Bilal minang anak kat macam mana? Okey, anak dara. Saya tuan-tuan, dalam bab ni selalu saya tanya muslimat. Sebab bila kita cerita tentang istimewa Bilal, istimewa angguk-angguk. Saya kata kalau Bilal minang anak dara kak,
Tunduk, buat-buat macam tak jawab tadi. Buat-buat macam tak jawab tadi, tuan-tuan. Sebab kita cakap je begitu, tuan-tuan, tapi kita tidak meletakkan memang golongan yang istimewa. Kan Nabi sebut, bila seorang pemuda yang ada akhlak yang beragama, hendaklah kamu terima. Kita tak terima, tuan-tuan. Sebab masyarakat kita, kalau anak dara dia nak ada lelaki nak, dia tengok apa, tuan-tuan? Tengok apa? Tengok kerja apa? Kan? Cuba tanya, mak dia tanya, ni kerja apa ni? Bilal. Kau bawa Bilal je, Mila. Tuan, lekeh sangat Bilal. Esok kalau kahwin dengan Bilal, anak dara dia nak makan apa? Tuan-tuan, seolah-olah Allah tidak menulis rezeki yang akan diberikan kepada orang tersebut. Tak ada lagi masuk surat khabar seorang isteri Bilal mati kebuluran, tuan-tuan. Tak ada lagi. Jadi orang kita, masyarakat kita, kalau anak dia nak kahwin, anak perempuan dia nak kahwin, dia tengok kerja apa. Yang kedua, tengok apa? Parking kat luar tu apa? Tuan-tuan, tengok, Honda Accord. Tuan-tuan, kalau Honda Accord, mak boleh keluar pantun tu. Tuan-tuan, Honda Accordnya pasal mak ni kan, pucuk dicita ulam mendatang, tak cukup ngiru lori tanah makcik tadahkan. Oh, tuan-tuan, mak tu. Cuba mak ni, dia tengok parking Honda EX5. Honda ke? Tapi Honda EX5, tuan-tuan. Kan? Lain, bunyi ayat mak lain. Mak kata anak makcik ni, tak nak nasi pun tak pandai lagi. Ni kalau hak bujang, kalau makcik tu cakap macam tu, pandai-pandai bawa diri, maknanya dia tak nak lah tu. Orang Melayu ni dia pandai berkias. Tuan-tuan, berpuas dan mas. Itu nilaian kita. Itu nilaian kita. Persepsi kita, tuan-tuan, kita tidak letak agama di atas. Kita letak emosi kita, kita letak nafsu kita, kita letak akal kita, kita tidak letak agama. Ini masalah. Tuan-tuan, berpuas dan mas sekalian, ada seorang imam, saya mengajar di situ, tuan-tuan, mengajar situ, imam di Ceras. Dia ni umur lebih kurang 35 lah anggaran saya. Dia hafid. Dia jumpa seorang budak muda ni, dia nak kahwin dengan adik saya. Budak muda ni driver, tuan-tuan. Driver 1000 lebih sikit je. Tapi budak muda ni kata, adik ustaz ni kerja apa? Adik saya final semester di UM, bidang pengajian Islam, bakal ustazah. So budak ni kata, kalau macam tu tak nak ustaz, saya ni bukan banyak ilmu agama. Ustaz ni kata, tak apa, kamu duk datang kuliah ni, mudah-mudahan Allah tambah ilmu kamu. Kemudian budak ni kata, ustaz, tapi saya bukan ada duit sangat. Saya tak ada duit sangat, ustaz, nak kahwin ni. Duit jangan kira, saya masih ada ayah saya mampu tanggung adik saya. Betul, tuan-tuan, bila pergi meminang tu, inilah yang dibagi tahu oleh pihak perempuan. Dan alhamdulillah, lepas raya ni, tuan-tuan, insya-Allah mereka akan kahwin. Tuan-tuan, puan-puan dan mas sekalian, budak muda ni 5 waktu masjid, tuan-tuan. Kuliah ni, tuan-tuan, mana pun dia pergi. Saya bagi kuliah maghrib kat masjid tu, dia datang. Habis kuliah maghrib kat sini, pergi bagi kuliah selepas isyak di apartmen, tuan-tuan. Pun dia ada juga. Apa-apa masalah, rujuk pada ustaz. Ustaz, saya ni ada masalah. Macam mana sekian-sekian. Akhlak memang kita. Saya kalau ada adik perempuan masih tak kahwin, saya berani offer pada dia. Tuan-tuan. Jadi kita ni, bila persepsi kita tak letak agama, sebab itu selalunya kita tersasar. Selalunya kita tersasar. Saya nak bagi satu pengalaman lah, tuan-tuan. Satu pengalaman. Sorry lah kalau cerita ni muslimat tak suka. Selama ni saya duk mengajar isu topik poligami. Alhamdulillah, 2 minggu lebih yang lepas saya berpoligami. Tuan, tak pakai inai. Alhamdulillah. Dan bila saya kahwin yang kedua ni, orang Perlis. Jadi yang pertama ni saya letak kat kampung saya dengan anak-anak. So bila nak balik, ambil yang kedua singgah Perak, ambil yang pertama dengan anak-anak nak bawa ke KL. So saya berhajat nak letak yang kedua ni kat hotel. Dan yang pertama kata, tak apa bang, saya ada kekuatan, abang bawa je datang ke rumah. So untuk tempoh berbulan madu di rumah madu. Alhamdulillah. Jadi bukan nak cerita isu yang tu, cuma nak sebut persepsi.
Bila berlaku macam tu, dia jadi polemik dalam masyarakat. Dia jadi polemik yang sangat besar dalam masyarakat. So yang pertama ni, bawa madu dia pergi ke sekolah tuan-tuan, di sekolah. Kemudian hari sukan, cikgu-cikgu lain jadi, "Oh, Rina, kau jangan buat baik sangat." Buat baik pun salah. Maksudnya, kalau boleh bergaduh-gaduh sikit, jangan duk baik macam ni. Apa benda saya tak faham lah. Saya tak boleh faham benda macam ni. Tuan-tuan, sampai ada penolong pengetua, tuan-tuan tak tahu sekolah mana. Saya boleh lah sebut macam ni. Sampai ada penolong pengetua, dia kata, "Nah, nanti cikgu nanti datang pejabat saya. Saya nak cerita ada pengalaman kawan saya, ustazah poligami, memang gagal cikgu." Kan? Dia beritahu macam tu. Balik isi tamu saya cerita saya. So dia kata nanti kalau pergi pejabat dia bagi tahu macam ni, "Puan, kalau puan nak cerita poligami pengalaman kawan puan yang rosak tu, saya nak cerita ada banyak kes poligami yang baik-baiknya. Kalau puan nak cerita kes poligami yang rosak, saya nak cerita di mahkamah syariah ada puluhan ribu kes monogami yang tidak berjaya. Kenapa kita tengok poligami yang tak berjaya je? Ada masalah apa dalam otak kita? Bila orang dah okey ya? Okay, tak apa. Kemudian jiran. Jiran ni tuan-tuan, mak ayah dia duduk kat rumah dia, jaga anak apa semua. Kemudian hari tu dia pinjam kereta, kemudian petang tu dia nak hantar. Bila dia ketuk pintu, yang buka nombor 2. So dia terkejut, "Ni siapa?" "Isteri ustaz lah." "Isteri ustaz?" Bila kahwin? "Baru seminggu." So mata dia dah berair lah. Dia tolong rasa sedih bagi pihak isteri pertama saya. Tolong rasa sedih tuan-tuan. Jadi bila isteri pertama saya duduk keluar semua, dia panggil, kena jaga ustaznya pakaian, makanan dia kena jaga betul-betul. Dalam persepsi masyarakat kita, kalau menikah seorang lagi, ini bermakna bini pertama tak pandai jaga lelaki. Maknanya gagal jaga lelaki betul-betul, sebab tu lelaki kahwin lagi. Allahu Rabbi, apalah macam ni. Tuan-tuan, dia tolong rasa risau. Saya nak sebut tuan-tuan, di sekolah tu duk rasa risau dengan poligami. Pakaian dia pun tidak menutup aurat. Entah-entah laki dia pun tak tegur. Kalau laki dia tak tegur, laki dia dayus. Hak makcik ni, hak rasa risau, hak poligami ni tuan-tuan, dia keluar tak tutup aurat pun, duk sidai kain tak tutup aurat pun. Laki kau tak tegur ke? Kalau laki kau tak tegur, laki kau dayus. Anak perempuan dia keluar tidak menutup aurat, menantu tak tegur ke? Kalau menantu tak tegur, menantu kau dayus. Kenapa tidak bimbang perkara haram yang kamu buat? Kenapa tidak bimbang dayus yang berlaku dalam keluarga kamu? Kenapa tidak bimbang suami yang tidak mengajar agama dalam rumah tangganya? Itu tanggungjawab. Kau bimbang pula perkara isu yang harus ni. Saya tak nak cakap poligami ni sunnah, sebab orang selalu bagi alasan, "Oh, sunnah nak ikut Nabi." Tuan-tuan, ni harus. Buat apa tak buat apa masalah? Bila kita cakap sunnah, sunnah nak ikut Nabi, hak tu je, hak lain tak nak ikut sunnah. Okey, tak apa, saya letak harus. Sebab dua pandangan, ada kata harus, ada kata sunnah. So harus, apa masalah? Baik engkau risau dengan perkara haram yang kau buat, jangan risau perkara harus ni. So betulkan persepsi. Muslimat jangan marah. Tuan-tuan, jangan tuan-tuan, benda ni sensitif. Ada bank tuan-tuan, ada tempat kena ban terus saya. Tak boleh bagi kuliah. Oleh kerana surau tu dikuasai oleh muslimat. Power betul muslimat dia surau tu. Tuan-tuan, surau ni muslimat ke muslimin yang kontrol? Kalau muslimat, saya minta maaf kalau kita tak jumpa lagi selepas ini. Kalau muslimat kontrol lah tuan-tuan kan. Betul tuan-tuan, sensitif. Allah nak tunjukkan saya pada satu perkara. Sehari tu surau di tingkat sekian. Nanti tuan-tuan tahu pula. Surau di tingkat sekian. Bank tuan, bank. Kemudian Allah takdirkan buka di tingkat 3. Di tingkat 3. Tuan-tuan, muslimat ada 3 orang beralih belah sana. Seorang tu, "Weh, jom lah. Ustaz ni best. Ustaz kuliah ustaz ni best." Dia kata, "Best apa? Ustaz nak menikah 3." Tuan, seorang tu beralih, "Oi, ustaz," pakat lari. Tuan-tuan, dia tak perasan saya ada dalam lift tu terbuka tuan-tuan. Sampai ke tahap tu sini, Allahu Rabbi, apalah masyarakat kita.
Apalah masyarakat kita. So saya nak sebut bahawa persepsi ni mesti letak agama. Kalau persepsi tidak letak agama, tuan-tuan, maka kita akan tersasar. Kita akan tersasar. So betul kan? Baik, tuan-tuan puan-puan dan puan sekalian, yang akhir sekali bila Nabi kata intidharus salah ba'da salah. Tunggu salat ke salat yang lain. Tunggu salat ke salat yang lain. Jadi tuan-tuan puan-puan dan puan sekalian, dalam satu hadis Nabi, hadis riwayat Imam Muslim, mafhumnya Nabi kata, tidaklah salah seorang di antara kalian yang duduk menunggu salat selama ia berada dalam keadaan suci, kecuali para malaikat akan mendoakannya, ya Allah, ampunilah ia, ya Allah, sayangilah ia. Nabi sebut, tuan-tuan, Nabi kata, selagi mana kita duduk dalam masjid dalam keadaan suci, ada malaikat yang tolong mendoakan kita, ya Allah, ampunkanlah orang ni, ya Allah, sayangilah orang ni. Tuan-tuan, duduk antara salat ke salat, kalau kita nak duduk subuh ke zuhur, lama sangat. Kalau nak tunggu zuhur ke asar, banyak kerja kita nak buat. Kalau asar ke maghrib, mungkin kita ada nak beli barang ke, kita nak bersukan. Masa yang paling sesuai adalah antara maghrib dengan isyak. Tuan-tuan, maghrib isyak ni jangan ganggu dengan aktiviti lain, tolong. Tuan-tuan, saya mengharapkan supaya ni, terutamanya lelaki, tanggungjawab tuan-tuan ialah ajar ilmu agama pada isteri dan anak-anak tuan-tuan. Selalu aktiviti agama perempuan yang ramai. Adakah lelaki tidak sedar bahawa tanggungjawab mereka mengajar isteri dan anak-anak mereka? Ini tanggungjawab. Berapa ramai yang tak faham benda ni? Tuan-tuan, kalau tak mampu mengajar, kat rumah tak mampu buka kitab, duk isteri anak-anak, bawa isteri anak-anak pergi ke masjid dengar kuliah. Kalau tidak, tuan-tuan tak lepas tanggungjawab. Kalau tidak, tuan-tuan tak lepas tanggungjawab. Baik, tuan-tuan, puan-puan dan puan sekalian, sebab itu, tuan-tuan, antara maghrib isyak ni jangan ganggu aktiviti lain. Ustaz-ustaz duk ngajar ilmu fardu ain kat masjid, tuan-tuan. Ilmu fardu ain. Ada orang dia kata, ustaz, saya tak boleh lah, saya kena dengar juga berita. Kita bagi tahu kat dia, tak ya, dengar berita-berita pun bukan betul sangat. Ni mari kuliah maghrib ni. Tuan-tuan, betul tak? Mari kuliah maghrib, dengar ilmu fardu ain. Ilmu fardu ain, tuan-tuan. Kita duduk KL Selangor, kita tak ada alasan, tuan-tuan, kata tak ada kuliah disediakan. Tak ada alasan. Surau KL dan Selangor sangat meriah. Sangat meriah. Lainlah kalau duduk negeri lain. Kalau Penang, tuan-tuan, meriah. Penang sangat meriah. Dan Sok Khabar kata tak meriah? Jangan percaya kan Sok Khabar. Pergi tengok Penang, serius, tuan-tuan. Pergi tengok Penang, sangat meriah dengan ilmu agama. Tuan-tuan, kalau duduk KL Selangor ni, tuan-tuan, kita tak ada alasan. Sebulan kadang-kadang 40 kuliah lebih satu-satu surau atau masjid. Sebab tu saya selalu sebut benda ni. Dulu kalau nak cari orang alim, kena pergi kampung cari orang alim baru jumpa. Sekarang nak cari orang alim, kena datang bandar. Kampung hampir pupus orang alim. Ilmu agama sangat subur di bandar. Kampung, tuan-tuan, sangat menduka citakan. Tuan-tuan balik nak cuti raya ni, tuan-tuan balik tengok kat kampung macam mana masjid dia. Allah, sangat menduka citakan. Sebab tu sekarang ni yang sedar tentang agama orang bandar. Orang kampung, tuan-tuan, Allah, payah, tuan-tuan. Ceritalah apa pun, pakcik nak yang tu juga. Saluran satu, tuan-tuan. Cerita apa pun, pakcik nak yang tu juga. Payah, tak erti nak cerita apa kalau macam, tuan-tuan. Sebab tu orang bandar, dia ada maklumat dan dia sedar. Maka, tuan-tuan, kalaulah Allah ambil nyawa tuan-tuan yang bersungguh dengar kuliah zuhur datang, kuliah maghrib datang, Allah ambil nyawa ketika ilmu fardu ain kita tak cukup. Mudah-mudahan kita ada alasan depan Allah, kita dalam proses belajar. Kalau kita tidak ada kesungguhan belajar ilmu fardu ain ni, Allah ambil nyawa kita, tuan-tuan, apa kita nak jawab depan Allah Subhanahu wa taala, tuan-tuan? Jangan rasa muda tak mati. Berapa ramai Allah pilih orang muda untuk mati, tuan-tuan. Jangan cakap muda hanya sekali, mari kita enjoy. Kita perlu sebut pada dia, mati juga hanyalah sekali, Allah tak bagi dua kali. Maka tuan-tuan, puan-puan dan sekalian, rebut peluang ini. Hadis ini saya sebut, tuan-tuan, hanya satu hadis daripada beberapa hadis yang Nabi telah sebut bahawa ada amalan-amalan yang kalau kita buat, Allah angkat darjat dan Allah hapuskan dosa. Kita yang sedar banyak dosa, tuan-tuan, rebutlah amalan seperti ini. Mudah-mudahan sehari demi sehari Allah akan kikis demi sedikit dosa-dosa kita, tuan-tuan.
ayat yang saya baca, ayat puasa tadi tuan-tuan, Allah telah nyatakan matlamat puasa, la'allakum tattaqun, moga-moga kamu jadi orang yang bertakwa. Tuan-tuan, saya yakin orang yang datang kuliah Zuhur ni, orang ini juga akan pergi solat tarawih di masjid dan surau. Ni zaman sedang meriah ni tuan-tuan. Surau masjid sedang meriah, sehingga kan cicak terkejut beruk. Tuan-tuan, biasa kami ramai. Kenapa bulan ni orang ramai pada tuan-tuan? Tuan-tuan, kalaulah kan Allah kata matlamat Ramadan ni, matlamat puasa ni, matlamatnya takwa. Kalaulah puasa ini berjaya mengubah 10 orang masjid di tempat dia, berjaya ubah 10 orang menjadi orang yang istiqamah dengan masjid, datang kuliah maghrib, ini bermakna kalau 10 kali Ramadan akan bertambah 100 orang. Kenapa tak bertambah tuan-tuan? Kenapa tidak bertambah? Dan kalau bertambah pun, kenapa bukan kita? Sedangkan berapa puluh kali sudah kita menyambut Ramadan, adakah puasa kita puasa orang yang gagal? Sedangkan Allah menyebut matlamat berpuasa ini adalah melahirkan orang yang bertakwa. Maka tuan-tuan, puas dan puan sekalian, saya menyebut kalau tuan-tuan tak ambil banyak pun, jadilah orang yang hadir ke kuliah maghrib tuan-tuan. Saya sebut begini kenapa? Sebab orang yang hadir kuliah maghrib ni lah orang